Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kepada Allah SWT mana pada kali ini kita dapat jumpa sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan. Malam ni saya ingat qada al-hajah ujung kan, yang sunnah tu kan, betul tak? Jadi kita masih di bab qada al-hajah ataupun bab al-istitabah ataupun bab al-istinja ataupun mana-mana istilah yang diguna pakai, tidak ada masalah sama sekali. Merujuk kepada cara kita bersuci daripada najis setelah kita berak atau kencing lah, ya. Dan kita telah berkongsi tentang apa yang diharamkan, al-muharramat inda qada'il hajah, dan juga al-makruhat, perkara-perkara diharamkan dan dimakruhkan semasa qada al-hajah yang merangkumi kedua-duanya, sama ada al-baul, yakni kencing, ataupun al-ghaid, yakni berak lah. Malam ni insya-Allah taala kita akan masuk sunnah qada al-hajah. Sebagaimana ada perkara yang haram dan makruh, ada juga perkara yang sunnah. Mana sunnah? Sunnah ni perkara yang amat-amat digalakkan dek kerana ada riwayat Rasulullah SAW ada melakukannya ataupun ada meninggalkannya, maka kita sebut sebagai sunnah. Jika Nabi melakukannya, kita melakukan, maka ia jadi sunnah. Jika Nabi meninggalkan, kita juga meninggalkan, maka ia jadi sunnah. Merujuk kepada af'al ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah SAW. Baik, sunnah ada 3 kat sini secara ringkasnya. Pertama ialah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah ni maksud benda yang kalau kita sebelum ni sebut apa itu haram, ma naha anhu syari' nahyan jaziman, ataupun ma amarahu asy-syari' ala wajhil hatmi wal ilzam, mana perkara disuruh oleh syarak dengan surah yang putus atau surah yang melazimi dan bersungguh-sungguh, maksud wajib lah. Kalau al-makruhat, benda yang disuruh juga tapi yang tidak disuruh secara putus ataupun secara tidak melazimi. Ma amara syari' ala wajhi ghairil hatmi wal ilzam, benda yang disuruh tapi tidaklah di atas wajah ilzam atau hatam, mana melazimi dan mewajibkan. Suruh jugalah. Ataupun ma amara syari' amran laisa bijazimin, benda yang disuruh oleh syarak secara tidak jazim, ini secara tidak putus, itu makruh, disuruh jugalah. Saat ni dilarang. Terbalik. Benda haram yang dilarang tapi secara putus, benda yang makruh dilarang tapi tidak putus. Tadi saya wajib, itu wajib dengan sunnah. Al-haram ialah manaha anhu syari' nahyan jaziman, apa-apa yang dilarang oleh syarak secara larangan yang putus. Manaha anhu syari' ala wajhil hatmi wal ilzam, apa-apa yang dilarang oleh syarak dengan larangan yang putus dan mewajibkan untuk kita meninggalkannya. Bihaitsu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala bihaitsu yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sekira-kira beri pahala jika kita meninggalkannya dan diberi dosa jika kita melakukannya. Itu masuk haram. Kalau makruh dia bawah sikitlah. Benda-benda yang dilarang tapi tidaklah secara putus, ma naha anhu syari' nahyan ghaira jazimin, ataupun ma naha anhu syari' ala wajhil hatmi wal ala ghairi wajhi al hatmi wal ilzam, benda yang dilarang oleh syarak tapi tidak secara melazimi. Adapun sunnah ialah ma amarahu syari' nahyan ghaira jazimin, benda disuruh oleh syarak juga tapi dia tidaklah surah yang putus, maknanya dia bawah sikit. Yusabu ala fi'lihi la yu'aqabu ala tarkihi, jika kita buat kita akan diberi balasan yang baik, jika kita meninggalkannya maka kita tidak diiqab, yang ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ditulis dosa lah. Itu beza antara wajib atau fardu dengan as-sunnah. Kadang-kadang ulama
fuqaha mengguna peristilahan al-mustahabbat, as-sunan wal mustahabbat, perkara yang sunnah dan perkara yang digalakkan. Pasal ada perbezaan antara kedua-duanya, ya. Perkara yang sunnah of course lah digalakkan. Kullu masnunin mustahab. Setiap perkara yang disunahkan itu adalah digalakkan. Tapi tidak semua yang digalakkan itu masnun, disunahkan. Dia sekadar digalakkan. Apa bezanya? Kalau sunnah ni of course lah nas yang dijadikan sandaran ialah nas yang sahih. Bila ulama kata wa yusannu dan disunahkan, of course lah nas dia sahih. Tapi kalau ulama kata dan digalakkan, boleh jadi nas itu sahih, boleh jadi nas itu tidak sahih. Tapi tak sampailah tahap palsu. Nampak? Bila sunnah, nas dia mesti sahih. Pasal kalau nas itu tidak sahih, kita tak boleh kata sunnah. Tapi kita boleh kata digalakkan. Itu beza dia. Yang sunnah kita boleh kata digalakkan, tapi yang digalakkan belum tentu sunnah. Boleh jadi hanya semata-mata yang digalakkan. Sebab itu penggunaan fuqaha dalam peristilahan pun kita dah faham. Bila ulama kata wa yusannu dan disunahkan, kita faham, tidak ada khilaf. Tapi bila ulama kata wa yustahabbu dan digalakkan, kita tak pasti adakah dia khilaf ataupun adakah dia merujuk kepada nas sahih atau yang dhaif. Sebab itu kalau jika nas dia sahih, tidak ada khilaf, biasa ulama akan kata dan disunahkan, wa yusannu. Dan bila hadis tu dhaif, kebiasaannya ulama akan kata wa yustahabbu dan digalakkan. Tapi kalau nas tu sahih, kata digalakkan pun tidak salah. Cuma kalau nas itu tidak sahih, kita tak boleh kata wa yusannu dan disunahkan. Pak sunnah ni mesti nas yang sahih. Nampak? Sebab makna kepada sunnah pun ma sabata anin nabi, apa yang sabit daripada nabi. Benda tak sabit daripada nabi tak boleh kata sunnah. Bolehlah nak galakkan tu, tapi nak kata sunnah tak boleh. Menyalahi dalam usulul fiqh. Baik. Pertama, sunat masuk dengan kaki kanan. Ni tuan-tuan dah tahu dan tuan-tuan pun tidak mengamalkan. Salah tu, typing error tu. Dan disunahkan masuk dengan kaki kiri. Salah kan? Ke betul? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, wa qa'idatu syar'il mustamirrah al-bada'a bil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim wat tazayyun. Wa ma kana bi diddiha ustuhibba fihi at-tayassur. Imam Nawawi kata telah menjadi kaedah syarak yang berterusan, mana amat-amat diketahui dan diguna pakai dalam mana-mana buku hukum fi hadis dan seumpamanya, bahawasanya dalam hal ehwal yang melibatkan perkara-perkara yang mulia dan perhiasan, yang ni perkara-perkara yang baik, amat digalakkan kita menggunakan yang kanan seboleh mungkin lah. Adapun perkara yang bertentangan dengan hal itu, digalakkan kita untuk memulakannya dengan tangan kiri, dengan anggota yang kiri lah. Kalau tangan lah, kalau kaki kiri lah, ya. Pasal apa? Pasal Nabi SAW suka menganang-anangkan. Karena Nabi yu'jibuhu tayammun fi kulli syai', fi tana'ulihi wa turujjulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Dan Sahih Muslim kata Aisyah, Nabi suka menganang-anangkan dalam tana'ulihi, bila dia pakai kasutnya. Na'al tu makna sandal, kasut. Kan? Capal boleh juga. Pasal capal tu na'lun Nabi. Capal Nabi kan orang panggil na'al, betul tak? Kita panggil capal. Capal tu bahasa Melayu lah kot. Ya ke bahasa Melayu? Tapi bahasa Arab, na'lun Nabi, kasut Nabi. Pasal Nabi pakai kasut. Kan? Tapi bukan Nabi seorang pakai kasut, orang lain pun pakai kasut juga. Jadi Aisyah katakan, Nabi yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi. Nabi bila pakai kasut, dia menganang-anangkan. Mana mula-mula dia nak pakai, dia kanan dulu. Kasut kau, selipar kau, sandal kau, tak ada masalah. Wa tarajjulihi, dan bila Nabi nak sikat rambut. Wa tuhurihi, dan bila Nabi nak bersuci. Ada kecil baik, ada besar baik. Wa fi sya'nihi kulli, dan juga dalam hal ehwal urusan baginda seluruhnya. Jadi hal yang seumpama itu kena kanan lah. Dan dalam hadis yang lain, umpama dalam Sunan Abi Dawud, daripada Aisyah, daripada Sunan Ibnu Majah, daripada Ummu Salamah, hatta daripada Ibnu Umar dan ramai lagi yang menunjukkan bahawa Ummu Salamah katalah hadis Ibnu Majah, salah satu lafaznya, kana yaminu Rasulillah li ta'amihi wa syarabihi wa tuhurihi. Adalah tangan kanan Rasulullah untuk makannya, minumnya dan juga bersucinya.
Wa kana shimaluhu lima siwa dhalik wa ma kana min azab. Adapun yang kiri untuk selain daripada itu dan hal-hal yang bersabit dengan azab, yakni najis, berak, kencing dan seumpamanya. Idza ata ahadukum falyu'ti bi yaminihi. Idza akhadha falyakhudh bi yaminihi. Fa inna syaitan yu'ti wa ya'khudh bi shimalihi. Itu hadis yang lain juga dalam Sunan Ibnu Majah daripada Ummu Salamah. Kalau nak bagi, Nabi kata bagi yang kanan. Kalau nak ambil, ambil yang kanan. Jangan ambil, kerana syaitan memberi yang kiri dan mengambil yang kiri. Syaitan pun ada tangan kanan kiri juga. Based on zahir hadis lah ya. Boleh. Jadi amat-amat digalakkan kita menganang-anangkan. Dalam hal yang baik. Kalau hal yang tak baik tu yang melibatkan adha, najis atau seumpamanya. Of course lah nak masuk tandas tu adha. Adha ni benda yang tak baik lah, najis. Maka masuk kaki kiri. Bila keluar, lawan dia kaki kanan. Tapi nak masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Bukan masuk kaki kanan saja. Masuk rumah, masuk kaki kanan je kan. Kaki kiri tak boleh masuk. Nanya. Masuk mendahului dengan kaki yang kanan. Bila kita keluar, mendahului dengan kaki yang kiri. Dan macam itulah ada hak ehwal yang lain. Sunat kaki keluar kaki kiri dahulu. Samalah dalam konteks yang sama, hadis yang sama dan penghuraian ulama yang sama. Mana kanan kiri base kepada benda tu macam mana. Kalau benda yang baik, kita memulakan dengan yang kanan. Benda yang tidak baik, kita memulakan yang kiri. Macam tu ya. Dan bila kita dah mulakan yang kanan, after that kita mula yang kiri. Kita dah masuk masjid kaki kanan, kita nak keluar, kita keluarlah kaki kiri. Dan ia adalah perkara yang amat-amat digalakkan. Ia sunnah Nabi tapi tidak wajib sama sekali. Tak adalah kata kita masuk tangan kaki kiri dulu berdosa. Kan? Melainkan dalam setengah-setengah keadaan yang sudah dinaskan secara spesifik, seumpama beristinja dengan tangan kiri yang saya telah sebut, adalah haram dalam setengah-setengah keadaan, makruh dalam setengah keadaan yang lain. Kalau kita mubasyaratun najasah, basuh najis dengan air, basuh berak dengan air, of course lah tangan kiri, menggunakan tangan kiri, kerana menggunakan tangan kanan adalah haram di sisi majoriti dan diijma'kan sebagai haram lah. Sebagai ulama kata ijma' haram. Tapi kalau kita guna batu atau seumpamanya, menggunakan tangan kiri hanya makruh sahaja kerana kita tidak mubasyaratun najasah. Kita tidak menyentuh najis. Tapi kalau sentuh najis, tangan kiri haram lah di sisi majoriti ataupun dikatakan ijma' oleh Syekh Abu Malik. Baik. Kemudian sunat baca doa ketika masuk dan keluar. Bila nak masuk baca doa. Apa doa? Ada beberapa versi doa lah. Yang paling sahih dan masyhur ialah apa yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Anas bin Malik. Kana Nabi idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kata Anas, bila Nabi nak masuk al-khala', tandas, nak qada hajat, Nabi akan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dengan al-khubsi wal khaba'is. Al-khubsi syaitan jantan, jamak kepada khabis. Khubsun, mati kambar. Al-ba' sakinah. Al-khubsi, yakni jamak kepada khabis. Syaitan-syaitan jantan. Wal khaba'is, jamak kepada khabisah. Jamak ni plural lah ya. Mufrad, singular. Kalau jamak tu plural. Mufrad ni mana seorang. Singular. Kalau banyak ni kita panggil jamak dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris kita panggil plural kan. Aku berlindung daripada syaitan jantan, syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Al-khubsi wal khaba'is. Dan boleh juga dibaca dengan dhammah al-khubusi. Boleh juga. Merujuk kepada al-khubsi jamak khabis, al-khubusi merujuk kepada asy-syara'ir, benda-benda yang tidak baik. Nanti huraikan oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, boleh dibaca dengan dua wajah. Al-khubsi dengan mematikan, merujuk kepada syaitan-syaitan betina. Zukur asy-syayatin. Boleh juga al-khubusi, hidup kambar tu dengan dhammah, dengan bagi hadapan, yang memberi erti asy-syara'ir, jamak kepada syarirah. Asy-syara'ir, perkara-perkara keji. Jadi boleh kita baca dengan sedemikian. Baik. Keluar pun sama. Baca sebelum masuk lah, bukan ketika dah masuk.
kan. Pasal ada riwayat yang lain, kan Nabi idza arada an yadkhul, umpama dalam Al-Adabul Mufrad daripada Anas bin Malik, Nabi bila nak masuk. Dan tak silap saya dalam Sahih Bukhari pun ada riwayat idza arada an yadkhul, bila Nabi nak masuk. Dan kalau tak ada riwayat itu sekalipun, dah dipahami daripada zahirnya bukan dah masuk, yang ni before masuk. Pasal ada juga ayat Quran atau hadis bila Allah Ta'ala sebut dah buat, sebenarnya akan buat. Jelas kan, macam kita buat wuduk lah. Surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu. Macam mana ayat tu? Saya wuduk macam mana saya? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, bila telah kamu berdiri untuk solat, idza qumtum ilas salah, bila dah berdiri untuk solat, maka ambillah wudu, basuh muka, basuh tangan ke siku, basuh kepala, basuh kaki. Kalau ikut zahirnya bila dah berdiri untuk solat, mana dah nak angkat takbir dah tu. Bukan begitu, mana bila kamu nak solat. Samalah juga dalam konteks hadis berkenaan. Kadang-kadang penggunaan fi'il madhi, past tense, dia merujuk benda yang akan berlaku, tidak semestinya benda yang telah berlaku. Itu dari sudut pemahaman bahasa Arab lah. Baik, keluar pun sama. Tadi doa, dan digalakkan juga kita baca bismillah. Pasal ada hadis dalam Sunan At-Tirmizi daripada Ali bin Abi Talib, kata Nabi satruma baina ayunil jin wa aurat bani Adam idza dakhala ahadumul khala ayyakul bismillah. Tutupan antara mata jin dan aurat anak Adam bila dia nak masuk tandas, dibaca bismillah. Jadi digabungkan kedua-duanya. Walaupun hadis ini dhaif. Hadis dhaif tu hadis lemah lah. Kan? Boleh cakap hadis dhaif, hadis lemah pun tak salah. Kerana dhaif tu masuk lemah, ya. Walaupun lemah tak apa, boleh digunakan, digabungkan kedua-duanya. Baca bismillah dulu, kemudian baru baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Kalau tak nak kata Allahumma pun boleh, Allahumma inni a'udzubika ataupun a'udzubika bismillah a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Boleh belaka kerana ada riwayat yang pelbagai. Baca kedua-duanya, bismillah dulu, tapi jangan baca bismillahirrahmanirrahim pula. Li'adamil munasabah. Pertama, kerana tidak diriwayatkan sedemikian. Yang kedua, kerana tak elok sangat. Kata Al-Imam Ibnu Alan, bila dia syarah hadis itu, dia kata li'adamil munasabah. Banyak hal kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim, walaupun riwayat cuma kata bismillah. Boleh baca bismillahirrahmanirrahim di sisi majoriti para fuqaha. Melainkan dua keadaan saja tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ketika masuk tandas. Kedua, ketika nak bersama isteri. Li'adamil munasabah, kerana tak elok sangat. Lain pada itu harus baca bismillahirrahmanirrahim, walaupun hanya riwayat bismillah. Kan? Kalau ikut nak wudu, bismillah saja. La wudu liman lam yuzkir ismallahu alaihi. Hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah, dia kata tidak ada wudu melainkan jika dibaca bismillah padanya. Majoriti fuqaha kata boleh sempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Li'adamil man'i, kerana tidak ada masalah. Bismillah dan bismillahirrahmanirrahim satu perkara yang sama saja. Semua dia tidak diriwayatkan sedemikian. Walaupun adalah lagi khilaf dalam hal itu, tapi secara pukul rata harus di sisi majoriti para fuqaha. Hatta yang standard dalam mazhab Syafi'i membaca secara al-akmal, yakni full text, tidak salah sama sekali. Melainkan dua keadaan. Ketika nak masuk tanda, jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika nak berjimak pun jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Ali adamil munasabah. Tapi ada khilaf lagi lah sikit sebanyak. Tapi saya sebut secara am saja, ya. Keluar, Aisyah kata kana Nabi idza kharaja minal khala qala ghufrana. Hadis Abi Dawud, Aisyah kata Nabi bila nak keluar daripada khala, daripada tanda atau qada hajat, Nabi akan kata ghufrana. Dan hadis yang lain daripada Anas bin Malik dalam Sunan At-Tirmizi, tapi dia dhaif. Nabi baca Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adza wa 'afani. Itu dhaif. Sama juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Hurairah. Alhamdulillahilladzi abqa fiyya quwwatah wa adhhaba 'anni adzah. Juga dhaif. Dan mungkin ada lagi riwayat-riwayat yang lain. Walau bagaimanapun boleh kita baca mana-mana doa, mana-mana zikir, tapi sebaik-baiknya baca dulu ghufrana kerana kesahihan hadisnya.
Tapi saya dapati di tandah-tandah jarang ditampal ghufranak. Banyak ditampal Allahumma inni alhamdulillah lazi adhaba anil azza wa afani. Ghufranak dia tak tampal. Betul tak? Ha? Itu beza orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Tapi kalau baca waktu saja pun tidak salah. Cuma sebaik-baiknya baca ghufranak, after that baru kita baca doa-doa yang lain. Kalau ada 5 doa after keluar tandah, nak baca semua pun tak ada halangan sebenarnya. Tapi dahulukan yang sahih. Baca dulu hak disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Kemudian bacalah yang lain. Tapi satu doa sudah memadai. Kerana kita bukan nak berdoa. Kita bukan nak berzikir, kita nak keluar tandas. Betul tak? Samalah hal-hal yang lain. Sebab itu zikir-zikir yang melibatkan hak ehwal keperluan kita, dia tidak panjang. Doa nak masuk masjid, keluar masjid, masuk tandas, keluar tandas, apa semua. Mana ada zikir yang panjang. Dia pendek. Pasal kita bukan nak zikir. Kita nak buat benda tu. Dia hanya mukaddimah kepada satu urusan ataupun penutupan kepada satu urusan. That's it. Jadi amat-amat bersesuaian, praktikal dan mudah untuk kita amalkan. Kalau nak masuk tandas baca zikir panjang lebar, tu bukan zikir masuk tandas. Tu zikir lain tu. Kan? Mesti pendek-pendek. Panjang ni kalau melibatkan munajat. Tengok Nabi SAW bila berzikir di tengah malam, panjang. Betul tak? Yang kita belajar masa Qiyamul Lail. Zikir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Allahumma anta qayyimus samawati wal ard, anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu, bla 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 sampai habis. Panjanglah dia munajat. Kalau dalam perkara-perkara yang melibatkan harian kita, biasanya it's a simple zikir. Kalau panjang tu, kita tambah sendiri. Nak bagi panjang, pendek sangat panjang, tambah sikit kot. Kan? Hatta kalau kita dapati wirid selepas semayang pun pendek. Tu tampal tu, panjang ke pendek tu? Pendek je. Kan? Actually, I can finish that zikir within 2 or 3 minutes. Sebenarnya. Tu kadang-kadang kita semayang, berjemaah di masjid surau di mana-mana. Kita dah habis dah zikir. Dia duduk la ilaha illallah lagi. Tak habis-habis lagi. Meleret aja kan. Yalah. Zikir ni bagus. Tapi yang asasnya simple. Tapi duduk meleret. Tak siap-siap lagi. Normally orang duduk baca la ilaha illallah 10 kali after maghrib ataupun after subuh. Kita dah habis dah semua. Kalau tak baca 10 kali pun, dia baru nak baca ayat kursi, kita dah habis semua dah. Kita dah boleh bangun semayang. Sunat dah pun. Normally within 2 or 3 minutes. We can finish the zikir after solat. Tak ada lah sampai 10 minit, 15 minit. Dan memang ada sudut praktikal semayang pun, kalau kita lihat sepatutnya zikir lebih pendek daripada semayang. Ni jadi zikir lebih panjang daripada semayang pula. Tak kena lah. Tapi tidak salah. Kita tak kata salah. Cuma practicality dari sudut apa yang diriwayatkan itu berbeza sama sekali. Tu tak masuk belagu lagi tu. Dah belagu setengah jam tak cukup-cukup lagi. Kan? Zikir ni amalan yang simple sebenarnya. Cuma kerana manusia dia berlebih-lebihan. Sama juga dengan doa. Dia berlebih-lebihan. Pernah satu ketika kunut witir ketika sembahyang tarawih sampai 40 minit. This is the real story. Berlaku di Kelantan, di Pekalan Kubur, di satu masjid. Ialah malam 27 dah khatam Quran. Bila witir tu ada kunut kan? Dia balon dengan kunut khatam Quran sekali. Almost 40 minutes. Duk wirid. Duk kunut. Ni kisah benar. Saya ada di tempat itu. Kunut apa sampai 40 minit. Kalau semayang tarawih tarawih lama lagi lah, 20 rakaat. Awak. Lepas tu kata Adnan Ibrahim, walaupun dia ni orang kata ada tasyayyuh sikit, ada pro kepada Syiah. Dia ulama usulul fiqh di Palestin. Saya dulu masa belajar, saya suka juga dengar MP3 dia. Kan? Walaupun orang kata dia tasyayyuh Syiah. Kalau nak ikut kata Syiah, Asy-Syaukani pun orang kata ada tasyayyuh sikit sebanyak. Hatta Bukhari pun kata tasyayyuh, mentang-mentang ada periwayat yang dikatakan tasyayyuh, pro kepada Syiah. Bukhari pun ada tuduhan Syiah juga kan. Katanya macam itulah, hakikatnya tidak pun. Kita dengar, ambil yang baik. Alladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Kita ambil ilmu. Saya nak lihat usulul fiqh beliau.
Kita pun dengar juga daripada pensyarah-pensyarah yang lain. Kita taklah bodoh sangat, ya tak? Nak tengok ilmu, tak ada masalah. Oh, tak boleh dengar daripada fulan bin si fulan ni pro pada Syiah ni. Ada juga ulama besar yang dituduh sebagai tasyayyu' atau pro kepada Syiah. Tapi tuduhan hanya tuduhan semata-mata. Dan kalau benar sekalipun, kita tidaklah ambil poin hak dia Syiah tu. Kita tak ingat yang tu pun. Kita nak benda yang ilmu lain yang diajar oleh beliau. Ada juga poin-poin dia yang bernas, kan? Kita tak terima seseorang itu secara mutlak 100%, dan kita pun tak tolak seorang itu secara mutlak 100%. Orang ke, buku ke, mazhab ke, siapa saja, kita tak ada terima 100%, tak tolak 100%. Di samping kalau ada tuduhan-tuduhan lain kepada beliau, macam buku-buku yang kita kata tak bagus lah, ada sebahagiannya ada poin-poin yang benar, kan? Dalam Ihya Ulumuddin umpamanya, walaupun buku itu syarat dengan hadis-hadis yang dhaif, hatta ada yang palsu, ada maklumat-maklumat yang dianggap menyalahi syarak dan seumpamanya di sisi sebagian ulama, hatta kalau kita lihat ulama-ulama besar pun banyak memfatwakan buku itu tak bagus. Dan ini disebut dalam fatwa qata bahkan. Dan Al-Qardawi pun tulis Al-Imam Al-Ghazali baina naqidihi wa madihi. Dia karang buku Al-Imam Al-Ghazali antara orang yang memujinya dan orang yang mengecamnya. Dia sebut kelebihan beliau dan kekurangan beliau, kan? Jadi buku tu dari satu sudut ada problem lah, tapi dari satu sudut yang lain dia ada poin-poin yang benar juga, kan? Ada banyak juga poin dia yang benar yang saya sering ketengahkan lah, kan? Kata anak Ibrahim, dia kata, macam mana kata tu? Al-jahilu jahilun wa in hafizul Quran salasina juz'an. Dia kata orang yang hafal Quran, orang yang jahil, dia tetap jahil walaupun dia hafal 30 juzuk Al-Quran. Jadi nak cerita hafal Quran, dia ingat the whole verses of Quran, 30 juzuk khatam. Tapi kalau dia tak belajar hukum syarak, dia pun jahil juga. Dia sekadar hafal je lah, kan? Sebab tu bila mari kepada praktikal, jadi merepek sikit lah. Tidak tahu. Jadi tak semestinya kita tahu ayat Quran, ayat tu kita tahu belaka, tak semestinya. Sekadar hafal teks je pun, kan? Jauh sekali kalau setakat nak nombor ayat, ayat sekian nombor sekian, ayat sekian nombor sekian. Bolehlah baca terjemahan, tapi kita nak go further, dia kena belajar secara mendalam baru kita tahu. Kita ada ilmu. Tak semestinya kita tahu ayat Quran, kita tahu belaka. Tak semestinya. Jadi kata beliau, kalau hafal jahil tetap jahil walaupun dia hafal Quran 30 juz. Samalah dalam konteks tadi pun. Dia hafal Quran bagus dah tu. Itu perkara yang bagus. Tapi mari pada praktikal semayang, kalau kunut sampai 30-40 minit tu merepek lah. Siapa orang awam sampai dah lengah. Dan ramai yang mufarakah. Tak apalah tuan. Baik, kembali pada yang tadi. Jadi baca doa masuk, baca doa keluar. Before kita masuk dan after kita keluar. Baca doa before kita masuk, baca doa after kita baca doa masuk before kita masuk, baca doa keluar after kita keluar. Kalau tandas tu besar, tandas di hotel, tandas di pasar raya, kita baca masa nak masuk tempat kecil tu. Pasal yang luas tu dia bukan tandas. Itu hanya tambahan kepada tandas saja. Sinki, tempat basuh tangan dan seumpamanya. Di mana tempat-tempat itu bukanlah tandas pada hakikatnya. Dan dia pun aman daripada najis. Yang betul-betul tandas ialah tempat kita qada hajat yang mana tidak aman daripada najis. Yang disebut sebagai al-khala', yang disebut sebagai tempat-tempat orang kata buang najis. Itu yang dianggap. Sebab itu kalau kita ada bilik mandi, depan tempat kita mandi, belakang ada makuk tandas. Tandas sebenar ialah di tempat kita berak tu. Jadi tempat kita mandi tu, kita nak mandi, nak baca bismillah, nak ambil wudu, nak baca doa dan seumpamanya, tidak makruh sama sekali. Kerana apa? Kerana tandas ni, letih dah. Kalau luah macam ni, ujung tu tandas, ada luah ni tak boleh buat apa. Tidak sama sekali. Dinding tu tak jadi masalah sangat. As long as dia bukan tempat kita qada hajat di situ dan tidak dan aman daripada najis, maka dia bukan dianggap sebagai tandas sama sekali. Saya dah terangkan dulu. Contoh kalau tandas tu besar, dia ada kompartmen-kompartmen. Kompartmen tu tandas.
Hak luar-luar singki apa gitu gini ni, itu tidak tandas dan tidak makruh untuk kita membaca apa-apa zikir di situ. Awak. Waktu ustaz nak masuk tandas, dia tulis depan tu, Allahumma inni a'udzubika min khubthi. Dia tulis tanpa kat situ, biarlah. Kan? Yang betul-betul disuruh untuk kita berlindung daripada syaitan ialah di tempat kita qada hajat. Jadi bila nak masuk tempat kecil tu, baca di situ. Ataupun bila kita masuk, kita dah baca di pintu yang besar itu, saya kira sudah memadai dan kita tak perlu baca lagi bila kita nak masuk ke bilik yang kecil. Tapi kalau di pintu besar tu kita tak baca, kita boleh baca di pintu yang kecil. Itu poin dia, ya. Awak. Sebab saya ada juga dengar ceramah lah. Dia kata bila bilik mandi sekali dengan tempat qada hajat. Jadi bila mandi tak boleh bismillah di situ, bila qada hajat, bila wuduk tak boleh bismillah di situ. Saya kira tidak tepat lah. Kerana tandas ialah tempat kita qada hajat. Jika dia luas, yang luas itu tidak dikira. Apatah lagi jika ada kompamen-kompamen tertentu, di luar hanya ada singki saja. Kan? Dan ini disebut oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dalam fatwa beliau tentang qada al-hajah. Kerana dunia dia berkembang. Kalau dulu mungkin hanya tandas tempat qada hajat saja, tapi hari ni macam-macam kan. Ada tempat qada hajat atau ada singki, ada macam-macam. Ada tempat mandi dan seumpama. Baik. Sama lagi, bab qada al-hajah boleh beristinja dengan batu atau apa saja boleh menghilangkan najis. Ini sebut boleh kita beristinja dengan apa saja, ya. Tak semestinya air, tak semestinya batu lah. Walaupun yang diriwayatkan daripada Nabi SAW hanya al-ma' wal ahjar, air dan batu saja. Sebab itu yang standard dalam mazhab Az-Zahiri, aliran yang dipelopor oleh Al-Imam Dawud Az-Zahiri, yang dipanjangkan dan dimasyhurkan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dia tak terima istinja selain daripada batu dan air saja. Pasal itu dia tidak menggunakan qiyas. Ya. Sebab itu dia sebut sebagai mazhab Az-Zahiri. Dia tak guna qiyas langsung. Dia hanya bergantung kepada teks. Dan kita kira dalam fiqh ni tuan-tuan, sebab itu dia jadi mazhab yang tidak masyhur lah sebenarnya di peringkat bawahan. Walaupun dari sudut akademik, dari sudut perbandingan, dia satu mazhab yang bagus. Especially bila kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW dan asar para sahabat. Dia seorang yang alim dari sudut itu. Tapi kerana dia menolak qiyas dan yang hak ehwal bersabit dengan keakalan. Sedangkan fiqh ni tuan-tuan, dia tidak hanya boleh bergantung kepada nas. Kalau tidak, al-hakamu syar'iyyah tata'attal. Hukum hakam syarak akan jadi mandul, akan terhenti. Pasal banyak perkara kita guna qiyas. Especially benda yang tidak melibatkan ibadat secara spesifik. Semayang nak guna qiyas dalam spesifik hukum, tak boleh lah, kerana ibadah mesti bergantung kepada nas. Al-aslu fil ibadah at-tahrim lah. Asal-asal ibadah itu haram. Illa madalla dalilu ala masyru'iyatihi. Melainkan jika ada dalil yang mensyariatkannya. Itu asal kepada ibadah. Jadi ibadah ni tak boleh nak qiyas. Hatta Al-Imam Syafi'i sebut dalam Ar-Risalah, la qiyas fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Mana kita nak qiyas saja-saja tak boleh. Dan kalau ada sesiapa yang saja-saja mengqiyaskan, ia tertolak sama sekali. Kerana hak ehwal ibadah tak boleh qiyas. Kan? Anak baru lahir, kita azan. Ada hadisnya, walaupun ada ulama kata sahih, ada ulama kata dhaif. Sunan At-Tirmizi daripada Abi Rafi' dan seumpamanya. Tak apa. Tapi dalam konteks yang boleh diamalkan. Bila anak lahir kita azan atau iqamah atau seumpama. Tapi bila orang mati pun kita nak azan. Kata, lahir azan. Kita qiyas lah, mati azan lah kot. Ada seorang ceramah, dia kata azan boleh untuk orang yang mati. Dah tanam azan. Pasal dia kata ada ulama yang mengkiaskan di atas kelahiran. Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahulah ulama mana dalam fiqh ni. Pasal ustaz hari ni pun macam-macam juga tuan. Ada ustaz doktor, ada ustaz engineer, ada ustaz lawyer. Jadi banyak benda yang pelik-pelik kan. Mungkin ada, tapi ia tertolak sama sekali. Pasal hak hewa kematian mesti mansus, mesti dinaskan oleh Nabi SAW dan difatwakan oleh fuqaha, dan yang sebaiknya kita ambil yang standard. Tapi nak qiyas sewena-wena seumpama itu tak boleh sama sekali. Melainkan other than ibadah, lain pada ibadah. Boleh ulama menggunakan qiyas secara meluas.
Kerana dalam setengah-setengah keadaan nas terhad. Sebab itu dia menggunakan qiyas. Jadi hukum hakam Islam ni dia jadi lebih lentur, lebih relevan dan dia boleh meraihkan setiap zaman. Nampak? Dan banyak perkara kita lihat ulama bergantung kepada qiyas dalam hak ehwal selain ibadat. Kalau muamalah banyak guna qiyas. Especially dalam qada, dalam hal-hal yang inilah. Nampak? Sama juga dalam hak ehwal istinja. Walaupun yang diriwayatkan hanya batu dan air saja, tapi kerana dia bukan ibadat. Dia adalah satu benda yang melibatkan untuk kita nak bersuci daripada najis. Jadi tujuan dia bersuci. Jadi as long as dia boleh bersuci, okey. Kan? Walaupun tanpa menggunakan air atau batu, boleh. Boleh jadi kertas, tapi jangan kertas ada tulisan ilmu pula, tak boleh lah. Kertas yang tidak digunakan, boleh jadi daun-daun kayu, boleh jadi as long as dia suci, dia kering, dia boleh menghilangkan najis, dia bukan perkara yang dihormati, dan yang paling penting dia bukanlah daripada makanan. Sama ada makanan manusia, of course tak boleh. Begitu juga dengan makanan jin. Itu yang saya sebut dulu, Nabi tak bagi istinja dengan tulang. Pasal apa? Ta'am ikhwanikum minal jin. Dia adalah makanan saudaramu daripada jin. Jadi jika ada syarat-syarat itu, boleh istinja. Hatta Imam Syafi'i sebut dalam Mukhtasar Al-Muzani, yaqumu maqam al-hajar wal ma'. Dia kata apa? Boleh menggantikan air dan batu. Bukan. Dia kata fa in istanja bima yaqumu maqam al-ma' awil hajar ajza'ahu. Dia kata jika beristinja seseorang itu dengan selain batu dan air, tapi dia yaqumu maqamahuma, mana dia boleh sama sifat macam air dan batu, ajza'ahu, mana boleh memadai. Dan sekiranya majoriti fuqaha mengharuskan boleh. Tak ada salah. Jadi ada syarat-syarat yang berkenaan lah. Mesti kering, mesti suci, mesti menghilangkan najis. Kalau kita batu tak, secara praktikal kan, tak bersih. Ya. Tak apa, contoh lah, kita buang cair kan. Betul. Macam mana kan? Pasal apa boleh selain air dan batu? Pertama kerana yang kita nak ialah menyucikan. Sebenarnya ada hadis Nabi tapi dia tidak sahih lah. Antaranya dalam Sunan Ad-Darqutni daripada Anas bin Malik, Nabi kata idza dhahaba ahadukum ila al-ghaid falyastanji bil ahjar bi salasati ahjar au bil a'wad au bi salasah sayat min turab. Nabi kata bila seorang kamu qada hajat, istinjalah. Sama ada dengan batu, sama ada dengan dahan atau ranting kayu, atau sama ada dengan butir-butir pasir, kata Nabi SAW. Jadi hadis itu tidak sahih lah, tapi boleh digunakan sementara ilah untuk nak menyucikan ni ialah membersihkan. Jadi as long as membersihkan maka boleh. Baik. Isu kalau kita istijmar. Istijmar ni mana istinja dengan selain air, yakni batu, kita panggil istijmar. Kalau istinja dengan air, kita panggil istinja. Kalau istinja dengan batu, kita panggil istijmar. Ataupun selain batu, kita sebut sebagai istijmar. Dan istijmar ni boleh lah. Cuma mungkin istijmar ni, mana istinja selain air ni, dia tidak betul-betul membersihkan seperti air. Sebab itu fuqaha menggalakkan air. Tapi boleh kedua-duanya. Hatta lah mata Abi Syuja', mata masyhur mazhab Syafi'i, dia sebut. Dia kata wal afdal ayastajmir bil ahjar summa yutbi'uha bil ma'. Wa yajuz an yaktasir ala salasati hajar awil ma' yunaqi bihinnal mahal. Fa idza arada al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Sebut yang tu. Dia kata afdal kita istijmar dengan batu dulu, baru kita istinja dengan air. Dan boleh hanya salah satu daripada kedua-duanya. Sama ada 3 batu, sama ada dengan air. Asalkan membersihkan. Tapi kalau nak hanya salah satu daripadanya, maka air adalah lebih afdal. Kenapa? Kerana air dia lebih menyucikan berbanding yang lain. Of course air dia boleh menyucikan. Adapun selain daripada air, sebenarnya dia tidak benar-benar menyucikan. Masih ada asarun najasah. Kesan-kesan najis. Apa maksud kesan-kesan najis? Kalau tidak ada air, sekurang-kurang bau dia mesti ada. Mesti ada. Kalau pergi cium kawasan tu lah. Tapi kita tak cium pun. Tapi nak cerita, masih ada asarun najasah. Mana kesan-kesan najis yang amat sedikit,
Dan dia termasuk najis yang dimaafkan, boleh. Di tempat keluar tu lah. Kalau lain pada tempat keluar tak boleh. Kalau dia kena dua kena dua pakai. Sebab itu syarat nak istinja dengan selain batu. Sebab tu syarat nak istinja selain air, dia mesti tak keluar jauh daripada tempat dia keluar. Kalau kita berok meleleh sampai ke peha, tak boleh istinja dengan batu, ambil batu bersihkan peha, tak boleh. Dia betul-betul makhraj al-baul awil ghaid, betul-betul tempat dia keluar. Kalau dia keluar kawasan sekitarnya tu, kalau senapan kita dekat apa dia panggil tu? Topi dia tu. Kawasan tu boleh istinja dengan batu atau selainnya kalau tak guna air lah. Kalau dia keluar pergi sampai ke belakang-belakang ni, kena dengan air lah. Kena tahu juga. Air, of course lah, tidak ada masalah. Kalau selain air, dia mesti kawasan tu saja yang disebut sebagai makhraj, tempat keluar. Lain pada tu, dia mesti basuh dengan air. Jadi tempat keluar, memang tak betul-betul bersih kalau guna batu. Kita berok kerak, boleh guna batu. Boleh guna kayu. Boleh guna apa saja selain air. Pasal dia kat situ je. Tapi kalau berok lembik, dia pergi jauh daripada tempat keluar tu, ceret-beret atau seumpamanya, kena dengan air lah. Dan kalau kita istinja selain batu yang kita sebut sebagai istijmar, memang dia tidak akan menyucikan 100%. Masih ada kesan-kesan najis. Tapi dia termasuk najis yang dimaafkan. Hatta ada sebahagian para sahabat Nabi, dia tak guna air sama sekali. Dia kata, la nahtaj ilal ma', tak perlu air. Pasal apa? Pasal selain air lebih memudahkan. Bagi mereka lah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Huzaifah bin Al-Yaman. Dia tak suka air. Bahkan ada juga yang mengatakan mereka mengafdalkan selain air, yakni batu, kerana memudahkan. Tapi majoriti kata melihat kepada yang lebih mudah bagi kita. Kalau mudah air. Kalau mudah selain air, guna selain air. Tapi yang membersihkan air dan yang amat-amat digalakkan air lah, kerana dia lagipun kita kalau dah biasa air, memang kita tak suka. Beza dengan Nabi. Nabi ni air pun dia buat, selain air pun dia buat. Kerana dia ni contoh, nak tunjuk pada kita yang mana harus bila kita nak bersuci daripada najis. Nampak? Kalau Nabi istinja dengan air saja, masalah kita. Maka mungkin tidak adalah rukhsah atau keharusan untuk kita beristinja selain dengan air. Letihlah macam tu. Tapi dek kerana Nabi ni nak bagi keluasan. Ada kala Nabi istinja dengan air, ada kala Nabi beristinja dengan selain air, yakni batu. Jadi kedua-dua boleh diguna pakai. Dan dengan sebab Nabi beristinja dengan batu, dalam banyak hadis boleh juga dikiaskan di atas benda-benda yang lain. Kadang-kadang ada juga kita tak ada air tau, tuan-tuan. Saya dulu pergi kursus motivasi di Kota Baru, di satu dewan. Nama dia Dewan Perniagaan Cina Melayu. Dewan Perniagaan Cina Kota Baru. Pernah masuk? Saya tak tahulah, ni saya masuk 25 years ago, tahun 96 saya masuk. Kursus satu hari kat situ. Masa kita muda-muda lagi lah, budak-budak kan. Sekarang pun muda lagi. Masuk tandas, air tak ada. Tapi ada tisu. Habis tu, nak buat macam mana? Guna tisu lah. Kita pun tak tahu, masuk-masuk. Dah Dewan Perniagaan Cina kan. Rupanya tak ada masa tu lah. Sekarang ni mungkin dah ada perbezaan lah. Wallah ta'ala lah. Tapi masa tu memang tak ada air. Masuk tandas nak berok, tak ada kepala sinki apa semua, tak ada. Kepala pipe tak ada. Yang ada tempat tisu. Jadi kita berok, kita lap pakai tisu, kita flush. Dan kita duduk di kursus tu sampai petang. Tak ada masalah. Itu termasuklah konteks istijmar. Mana istinja selain dengan air. Kan mudah tu. Betul tak? Baik. Dan kita melihat kepada kesesuaian kita lah. Walaupun yang kata, afdal dah standard di sisi sebagai besar ulama termasuk yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, afdal batu dulu baru air. Kita sekejap lagi bawa balik lah batu kat rumah. Nak masuk tanah bawa batu dulu. Lepas tu baru bilas dengan air. Rumah kata apa bawa masuk batu lah tandas ni. Tak payahlah. Nampak? Yang mana lebih memudahkan, iaitu lebih afdal sebenarnya. Dan kita jangan menyusah-nyusahkan dalam hal perkara yang tak perlu kita susah. Tapi kita tak nafilah menggabungkan kedua-duanya itu afdal di sisi sebahagian, walaupun tidak afdal di sebahagian yang lain. Tapi melihat kepada keseluruhan, yang mana lebih mudah itu lebih baik. Dan bukan dalam hal qada hajat saja, dalam hal-hal yang lain.
dalam hal-hal yang lain. Dan kita akan jumpa isu ni dalam banyak bab yang lain. Kita bincang al-mahsu 'alal khuffain, sapu di atas dua khuf, al-mahsu 'alal imamah, sapu di atas imamah. Walaupun ada pendapat yang ramai dan banyak dalam hal itu, tapi at one of point kita akan lihat sebenarnya yang mana lebih mudah bagi kita, itu yang lebih afdal. Dan itu sebab dicontohkan oleh Rasulullah SAW supaya kita lebih mudah beramal. Baik. Isyarat tu. Ana dah ke express dah ni. Sekurang-kurangnya beristinja 3 batu atau 1 batu dengan 3 penjuru. Boleh belaka. Secara amnya lah. Pasal ada ulama yang tak terima melainkan hanya 3 batu. 1 batu 3 penjuru tak boleh. Umpama dalam mazhab Az-Zahiri juga, pasal Nabi meriwayatkan hanya 3 batu. Tak ada riwayat 3 penjuru. Jadi dia tak terima. Tapi majoriti menerimanya, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. 1 batu asal 3 penjuru boleh. Yajuzul istinja' bihajarin wahid fihi salah satu ahruf. Itu yang disebut dalam buku-buku fiqh mazhab Syafi'i. Harus istinja' dengan 1 batu asalkan dia ada 3 penjuru. Dan setiap penjuru hanya sekali sahaja kita gunakan. Mungkin agak sukar lah tuan-tuan. 1 batu nak istinja' 3 kali sukar. Walaupun ada 3 penjuru. Kadang-kadang tangan akan terkena najis. Jadi menyusahkan. Sebab itu sebaik-baiknya menggunakan 3 batu, guna 1 batu buang, guna 1 batu buang, guna 1 batu buang. Tapi kalau 1 batu 3 penjuru, kok batu tu besar sangat, maka tidak ada masalah. 1 ke depan, 1 ke belakang, 1 keliling, dah buang. Oh, tak bersih lagi lah, ada ain najasah lagi, ambil lagi 1 batu. Tapi yang digalakkan secara witir, mana ganjil. Man istajmara falyutir. Hadis Abi Hurairah dan Sahih Muslim, hadis Muaz dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Nabi kata kalau kamu istinja selain air yang ni batu, Nabi kata witirkan dia. Witirkan dia. 3, 5, 7. Memang Islam ni banyak hal suruh witir. Pasal Allah itu witir. Innallaha witrun yuhibbu al-witr. Allah Taala itu witir. Dia suka akan witir. Walaupun hadis itu dalam konteks sembahyang witir, tapi dalam banyak hal witir itu disukai. Tapi tak semualah tuan-tuan. Tak semualah. Especially benda-benda yang dinaskan. Macam kita istinja dengan batu, sunat witir. Nampak? Zikir after sembahyang, sunat witir. 3-3, 3-3, 3-3 ataupun 3-3, 3-3, 4. Ada banyak lah yang ada hubung kait dengan witir ni. Pasal Allah Ta'ala itu witir. Baik. Sejuk pula Lagi. Harus qada hajat secara berdiri tapi duduk lebih afdal. Apa maksudnya? Poin lah ni kot. Tak habis juga malam ni. Anda ingat dah sempat habis sampai ke bawah. Harus qada hajat secara berdiri tetapi duduk lebih afdal. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila kita nak qada hajat, kencing baik, berak baik. Berak ni mungkin tak timbul isu sangat lah sebab tak ada orang berak cara berdiri. Kok ada saya pun tak tahu. Kalau ada pun budak-budak nakal tu kan ada lah. Tapi macam kita mungkin tidak ada. Kalau ada sekalipun kita duduk jugalah, tanda duduk juga tapi tak adalah berdiri. Yang banyak berlaku ni kencing berdiri, itu banyak. Secara amnya kencing amat-amat digalakkan dan disunahkan secara duduk. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan antaranya dalam Sunan Ibnu Majah, man haddatsakum anna nabi bala qa'iman la tusaddiquhu fa innahu ma bala illa jalisan. Nabi Aisyah kata sesiapa yang kata Nabi kencing berdiri, kamu jangan percaya. Dalam bracket dusta lah. Jangan percaya, makna dusta. Nabi tidak pernah kencing melainkan dalam keadaan duduk, kata beliau radhiyallahu taala anha. Sama juga Umar Al-Khattab dalam Sunan Ibnu Majah. Dia kata ra'an, diriwayatkan oleh anak beliau Ibnu Umar, ra'a Rasulullah Umar wa huwa yabulu qa'iman. Faqala an-nabi ya Umar la tabul qa'iman, fama bultu qa'iman ba'du. Ibnu Umar kata, Rasulullah tengok bapa aku kencing berdiri.
Dia pun tegur, wahai Umar, jangan kencing berdiri. Dan Umar kata selepas itu, aku tidak kencing lagi berdiri. Dan mungkin ada lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahawa kencing berdiri, kencing duduk tu amat-amat sunnah Nabi, adalah sunnah Nabi SAW, dan berdiri itu seakan-akan dilarang sama sekali. Nampak macam tu lah ya. Tapi kerana ada juga hadis Nabi kencing berdiri. Dan yang paling masyhur ialah hadis Huzaifah bin Al-Yaman dalam Sahih Muslim. Hadis tu panjang lah, tapi ada versi yang pendek. Antaranya dia kata, atan Nabi subhatata qaumin fabala qa'iman fada'a bima fajituhu bima fatawadda. Huzaifah kata, Nabi mendatangi satu longgokan sampah, satu kaum, Nabi kencing berdiri di situ. Kemudian dia minta aku air, aku bagi dia air, kemudian dia berwudu. Mana ada jugalah riwayat Nabi kencing berdiri. Sebab itu di sisi para ulama, sunnah berdiri, sunnah duduk, jika berdiri kerana keuzuran, maka dia tidak makruh sama sekali. Kita ada sakit lutut, kita tak boleh duduk lah. Atau bila duduk ni masalah kan, macam-macam penyakit kita ni, saya sendiri pun. Jadi kencing berdiri tu tidak ada masalah, tak makruh lah. Tidaklah haram, tapi dia kalau kita buat dengan keuzuran, dia tidak makruh. Malah ada juga hadis yang meriwayatkan Nabi kencing berdiri kerana Nabi sakit lutut. Balan Nabi qa'iman li aillatin fi ma'badihi. Hadis Abi Hurairah dalam Sunan Al-Baihaqi, tak silap saya. Dia kata Nabi pernah kencing berdiri kerana Nabi sakit di lututnya. Jadi kalau kencing berdiri kerana keuzuran, walaupun hadis itu dhaif, tapi menghimpunkan keseluruhan nas yang ada, kencing berdiri tidak haram, makruh jika tanpa keuzuran dan jika dirutinkan. Adapun dengan keuzuran, maka tidak makruh sama sekali. Begitu juga kalau kita buat sekali-sekala, tak ada uzur pun, tapi sekali-sekala, as long as tidak dirutinkan, maka dia dimakruhkan oleh majoriti para fuqaha. Tapi kalau dirutinkan, asal kencing je berdiri, asal kencing berdiri, tak ada keuzuran pun, asal berdiri je kencing, ini makruh di sisi majoriti para ulama, walaupun sebahagian tetap tidak memakruhkan, mengatakan harus. Hatta Al-Imam Ibnu Hajar, dia komentar hadis ini dalam Fathul Bari, dia kata wal azhar anna Nabi fa'ala zalika li bayanil jawaz wa anna aksar ahwalihi al-baula an qu'ud. Dia kata Nabi majoriti kencing duduk. Itulah yang paling afdal, itulah sunnah Nabi. Tapi kencing berdiri katanya harus, walaupun tidak ada keuzuran, walaupun dirutinkan dari sudut zahir teks dia. Kenapa? Kerana Nabi melakukannya walaupun sekali untuk nak membayangkan bahawa benda ini harus. Nampak? Jadi ada juga ulama kata kalau buat pun harus, tak ada keuzuran. Kerana Nabi buat walaupun sekali menunjukkan bahawa benda itu harus. Tapi bila kita lihat secara keseluruhan, macam yang saya cakap tadi, sunnah duduk, kalau uzur tak makruh, kalau tanpa keuzuran sekali-sekala juga tidak makruh, tapi jika dirutinkan tanpa apa-apa keuzuran, saya kira majoriti memakruhkan, walaupun ada juga yang mengharuskan. Nampak? Jadi kita lihatlah konteks yang berkenaan. Ada orang dia ada masalah keuzuran, maka tidak ada masalah sama sekali ya. Baik. Habislah digalakkan menutup kepala. Ada nak tanya situ? Saya tertariklah ada satu ceramah ustaz ni. Dia kata baguslah dia nak menggalakkan orang supaya jangan kencing berdiri. Tapi macam seolah-olah kencing berdiri ni haram pula. Malah dia kata sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adh dihimpit kubur kerana kencing berdiri. Sebenarnya kisah itu tidak benar. Dia tidak sahih, malah dia terlalu dhaif ataupun palsu. Ada hadis diriwayatkan, tapi saya tak pastilah Sa'ad bin Mu'adh tu kencing berdiri atau tidak. Tapi ada riwayat daripada Al-Baihaqi, Sa'ad bin Mu'adh dihimpit kubur kerana dia tidak bersuci dengan baik semasa kencingnya. Itu hadis itu ada, tapi dia palsu ataupun terlalu dhaif. Dan kisah itu tak benar sama sekali. Jadi nak mengaitkan beliau kerana dihimpit kubur dengan peristiwa ataupun perbuatan yang tak baik, sebenarnya tidak baguslah. Sa'ad bin Mu'adh sahabat yang besar. Dan Sunan An-Nasai daripada Ibnu Umar, bila dia mati, Nabi kata tafattah lahu abwabus sama', terbuka pintu langit, taharraka lahul arsh, arah bergegar, turun 70,000 malaikat, syahidahu sab'una alfa minal malaikah. Kan?
Tak mungkin dia dihimpit seolah-olah macam dia azab hanya kerana dia kencing berdiri. Kerana nas tu tidak sahih sama sekali. Jangan kaitkan beliau dengan kencing berdiri. Lagipun kencing berdiri bukan haram pun. Kan? Tapi dia dihimpit tu benar. Tapi sebenarnya kalau kita belajar akidah, setiap orang akan kena himpitan kubur. Every one of us. Semua. La yanju minhu salihun wala talih. Kata As-Sa'di dalam tafsirnya, tidak terlepas sama ada orang itu soleh atau tidak soleh. Semua ada himpitan kubur. Cuma bezanya orang beriman, himpitan dia itu himpitan rahmat. Dhammatu syafaqah wa rahmah. Seumpama seorang ibu yang mendokong dan memeluk anaknya. Macam itulah. Adapun kalau himpitan orang kafir, dia himpitan azab. Dia beza. Pasal ada hadis Nabi yang menunjukkan bahawa setiap orang akan dihimpit. Innalil qabri daqtah. Lau naja minhu, lau kana ahadun najian minhu la naja minhu Sa'ad bin Mu'adh. Nabi kata setiap orang akan ada himpitan kubur, dan jika selamatlah seseorang itu, nescaya akan selamat Sa'ad bin Mu'adh. Tapi Nabi kata Sa'ad bin Mu'adh pun tak selamat juga. Walaupun dia sahabat yang soleh, tak selamat juga. Tapi bukan kerana azab, tapi kerana satu himpitan yang semua orang akan kena. Cuma orang beriman dia akan dilepaskan dari satu himpitan rahmat. Jadi cerita-cerita seumpama itu perlu dibetulkanlah ya. Sa'ad bin Mu'adh tak mungkin diazab, diimpit oleh Allah sebagai satu himpitan azab hanya kerana kencing berdiri. Tapi adalah seorang hamba Allah Ta'ala, tak sebut nama lah, dia sama saya pula kan. Tapi ada surau tanya saya, Ustaz, kencing berdiri ini kena azab lah? Dan dia dengar daripada beliau bagi ceramah. Dan Allah Ta'ala alam, saya tak pastilah dia dah perbetulkan atau tidak. Saya sendiri dah personal WhatsApp beliau, personal messenger. Dan bukan hal tu saja, hal-hal yang lain pun saya ada personal messenger. Saya ada banyak juga personal pendakwah-pendakwah yang terkenal ni. Tapi dia orang tak layan saya. Tahulah saya tak terkenal. Sampai ada seorang tu saya kata, saya ustaz, awak pun ustaz. Pasal apa tak respon? Dah lah, kalau merepek sangat, kita pun geram juga, ya tak? Nampak? Tegur menegur sesama kita tak salah. Tapi jangan pelekehkan orang secara membabi buta pula. Kan? Perendahkan orang, pelekehkan orang. Lepas tu angkat diri sendiri. Macam kita bagus sangat. Tak boleh lah macam tu. Kalau kita tak setuju dengan seseorang, nyatakan di mana yang dia tidak betul. Sampaikan secara beradab. Tapi tidaklah meremeh-remehkan, merendah-rendahkan sewenang-wenangnya. Sedangkan dia pendakwah macam kita juga. Malah dari sudut ilmu, dia seolah-olah dia tu lebih ilmuwan daripada kita. Tapi manusia kan. Nampak? Tahzir tak salah. Tapi janganlah sampai tahap merendah-rendahkan macam tu. Tak baik. Apa dia? Kencing berdehem. Dia sebenarnya ada tu kat tu yang ada kaitan. Berdehem tu dia panggil, berdehem tu dia panggil tanahnuh. Dia sebenarnya bila kita kencing, kita digalakkan istibra'. Istibra' ni maksudnya kita cuba sebaik mungkin untuk nak menghabisi sisi-sisi kencing yang ada. Itu panggil istibra'. Atau dalam buku-buku fiqh memang ada al-fasal, bab yang kecil kita panggil al-istibra'. Mana nak menyucikan daripada saki-baki kencing yang ada. Dan cara istibra' ni macam-macam. Sebenarnya tidak terkecuali, tidak tertentu hanya berdehem, tidak tertentu mengusap-ngusapkan kemaluan. Sebahagian ada nasnya, sebahagian tidak ada nasnya. Tapi dia termasuk dalam bab at-tanazuh minal baul. Mana nak membersihkan daripada al-baul, daripada kencing. Dan dia digalakkan oleh majoriti para fuqaha. Salah satu cara ialah mengusapkan kemaluan kita. Mana luruk-luruk kemaluan. Luruk sikit lah. Jangan lebih-lebih pula. Luruk sikit. Kan? Dia panggil an-natar. Walaupun ada sebahagian dia tak terima an-natar. Antaranya Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia kata an-natru bid'atun. Natar ni bid'ah dalam Majmu'ul Fatawa. Pasal dia kata natar ni takalluf, menyebabkan kita takalluf, menyusah-nyusahkan, dan akan menyebabkan kita was-was, sementara nas itu tidak sahih. Idza bala ahadukum falyantar zakaruhu salasan. Dalam hadis Ibnu Majah daripada Abi Musa, Ibnu Abbas hantar surat kepada beliau minta beberapa nasihat, dan antara yang ditulis oleh beliau ialah idza bala ahadukum falyantar zakarahu salasan. Bila seseorang itu kencing, hendaklah dia kencing, dia melurukkan kemaluannya sebanyak 3 kali.
Tapi hadis itu tidak sahih. Dia dhaif. Nampak? Walau bagaimanapun digalakkan oleh para fuqaha, walaupun dia tidak sahih tidak ada masalah, kerana kita nak betul-betul bersih. Jadi boleh melurukkan di atas hadis itu walaupun dia tidak sahih. Boleh jugalah kita berdehem atau seumpamanya. Ada ulama menggalakkan juga. Tapi janganlah asal kencing dia berdehem, asal kencing dia berdehem, asal berdehem dia kencing. Asal masuk tandas berdehem tu orang Islam lah tu. Tak bagus juga. Kan? Luruk sikit-sikit dah lah. Tapi saya tak nafi al-istibra' digalakkan oleh majoriti para fuqaha. Boleh lurukkan, nak berdehem pun tak salah sebenarnya. Ada ulama yang saya rasa, saya melalui pembacaan saya, diharuskan as long as kita tidak berlebih-lebihan. Kita tidak anggaplah itu satu sunnah Nabi menerusi hadis yang sahih, kerana setahu saya tidak ada hadis sahih itu. As long as kita membersihkan. Nampak? Jadi dia tidak ada masalah. Dan bagi saya, impersonal tak perlu berdehem pun. Tak payah berdehem lah. Luruk je cukup. Ni asal kencing je berdehem. Asal kencing berdehem. Asal berdehem tu kencing kan. Itu tak apa. Dia kata Az-Zuhaili dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, the standard of mazhab Syafi'i, rasyashul baw minan najasat al-ma'fu anhu. Percikan-percikan kencing adalah di antara najis yang dimaafkan. Termasuk juga lebihan-lebihan air kencing yang keluar di kemaluan kita setelah kita membasuhnya. Kita dah sapu dah, kan? Kita dah luruk dah sikit. Tiba-tiba lepas tu dia masih keluar. Dia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Dan tak perlulah kita pergi cium seluar dalam kita, ada bau kencing, semayang balik apa semua, tak payah. Kerana dia termasuk najis yang dimaafkan. Sementara kalau orang tu ada penyakit sulsul bau, mana air kencing dia keluar meleleh selalu kan. Jadi dia termasuk yang dimaafkan. Walau tak keluar selalu pun ada masa dia keluar. Tapi sebaik-baiknya dia buat sesuatu, letak tisu atau seumpama. Maka janganlah ni sangat ya. Jadi balik pada yang tadi, boleh luruk-lurukkan, boleh berdehem insya-Allah taala. Tapi kalau dia tak buat apa, sebenarnya ada ulama yang kata tak apa. Lebihan air kencing yang keluar itu dimaafkan. Antaranya Ibn Taymiyah yang saya sebut tadi. Tapi majoriti saya kira menggalakkan kita at-tanazzuh, al-istibra', mana kita membersihkan sekurang-kurang dengan melurukkan kemaluan selama beberapa kali. Baik. Saya nak habiskan inilah. Sikit-sikit lagi. Digalakkan menutup kepala. Menutup kepala digalakkan. Pasal apa saya tak kata disunahkan? Pasal menutup kepala ni sebenarnya tidak ada hadis yang sahih secara marfu' kepada Nabi. Adalah hadisnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sunan Al-Baihaqi, kata beliau, kana Nabi idza atal khala ghatta ra'sahu wa idza ata'alahu ghatta ra'sah. Kata Aisyah, Nabi bila masuk tandas tutup kepala. Bila Nabi nak bersama isteri tutup kepala. Abang nak bersama isteri tutup kepala. Tapi hadis itu hadis al-dhaif, lemah. Tapi ulama menggalakkan pasal hadis dhaif diamalkan. Sementara ada hadis yang sahih tapi dia mauquf. Kata Al-Baihaqi, hadis yang sahih tapi dia mauquf. Mauquf ni makna tak sampai kepada Nabi, tapi dia perbuatan Abu Bakar As-Siddiq dan diriwayatkan dalam Musannaf. Tak silap saya Ibnu Abi Syaibah atau Abdul Razzaq. Abu Bakar dia bagi khutbah. Dia kata, ya ma'syaral muslimin, inni ma ziltu hina dhahabi ila al-khala'i mughatti ra'si istihya'an min rabbi atau kama qala. Tengah-tengah tu saya tak pastikan di mana. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai orang-orang Islam, aku sentiasa masuk tandas dengan menutup kepalaku kerana malu kepada Tuhanku. Jadi digalakkanlah di atas dasar itu. Nampak? Jadi masuk tandas, hatta dia ulama-ulama kita pun, Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Wasit, dia kata la yadkhulu al-khala' hasira ra'si. Jangan dia masuk dalam tandas secara terbuka kepalanya. Hasir. Kalau kita tutup kepala kita panggil mughatti ar-ra's. Kalau kita tak tutup macam ni dia panggil hasir ar-ra's. Dan ulama Syafi'i tidak menggalakkan, mana memakruhkan kepala terbuka. Kita kecil-kecil dulu memang ustaz-ustaz kita suruh pakai songkok, kopiah masuk tandas. Tapi dia kata nanti berak setan atas kepala tu. Itu saya tak tahu betul atau tidak.
Pakai tutup kepala tu, nanti syaitan berak atas kepala kamu. Itu saya tak pasti. Tapi digalakkan di atas dasar Nabi ada riwayat memakainya walaupun tidak sahih. Tapi sahih Abu Bakar As-Siddiq memakainya. Disunatkan mengangkat kaki kanan ketika qada hajat, ni hadis Suraqah. Dia tidak sahih. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud tapi digalakkan oleh para fuqaha. Dan dikatakan dari sudut perubatan dia bagus. Wallahu taala alam, saya tak pasti. Disunatkan tidak mengangkat kain melainkan ketika duduk. Ini di tanah lapang. Jangan angkat kain awal, nanti orang nampak aurat kita. Karena Ibnu Umar kata kerana Nabi idza atal khala la yarfa' saubahu hatta yadnu minal ard. Nabi bila pergi ke tempat qada hajat, dia tidak mengangkat kain melainkan setelah dia sampai ke tempat dia nak qada hajat. Mana tak boleh lah sebab jangan buka kain awal, nanti orang tengok aurat kita. Makruh dalam lubang pun sama. Abdullah bin Sarjah meriwayatkan Qatadah berkata katanya nahan Nabi ayyubal fil juhri. Qatadah kata kamu jangan qada hajat dalam lubang. Dia pun tanya fama balul juhri, pasal apa tak boleh? Masakinul jin, dikata tempat para jin. Dan kata para fuqaha kalau bukan tempat para jin sekalipun, dia adalah tempat duduk haiwan-haiwan yang lain seperti al-hasyarat, semut-semut, lipan-lipan, ular-ular. Yang mana itu tempat tinggal mereka dan kita tidak boleh mengotorkan sama sekali. Itu yang pergi kencing kat busuk tu, bengkak habis semua tu. Kan? Tak tahulah kena sampuk ke apa. Dah pergi kencing kat tempat tu, itu tempat ulat duduk. Busuk kan tempat haiwan ada dalam tu kan. Al-hasyarat, ada semut, ada macam-macam kan. Kita pergi kencing kat busuk tu pula. Janganlah, cari dah kencing tempat lain. Wajib menutupi diri ketika qada hajat. Kalau kencing tak wajib di sisi sebahagian, wajib di sisi sebahagian yang lain. Apa maksudnya? Kalau kita kencing, orang nampak kita sedang kencing. Tidak haram di sisi sebahagian. Kerana dia tidak mewajibkan at-tasattur, menyembunyikan diri semasa kencing. As long as orang tak tengok aurat kita. Ada satu surau, dia nak buat tempat kencing berdiri di dinding. Tapi dalam bilik-bilik. Dalam bilik tu, ada dah mangkuk tandah. Dia nak buat pula tempat kencing berdiri. Boleh tak saya kata? Boleh. Pasal kencing berdiri tak salah. Terutama bagi orang yang ada keuzuran. Dan tak makruh pun. Yang kedua, dalam bilik, orang tak nampak aurat kita. Yang masalah ni tempat kencing yang di hadapan orang ni. Sebenarnya kalau diikutkan, ada ulama kata tidak haram pun. Kerana Nabi pun kencing dalam banyak hadis. Tak banyak lah. Tapi ada beberapa hadis Nabi kencing, sahabat nampak Nabi kencing. Sebab itu kalau kencing tak wajib tasattur, tak wajib menyembunyikan diri. As long as orang tak nampak aurat kita. Kan? Tapi jangan pergi kencing yang tu pula. Kencinglah dalam bilik sana. Adapun berak tak boleh. Walaupun orang tak nampak aurat kita, orang tak boleh nampak kita tengah berak. Mesti bersembunyi dan menutupi diri ketika qada hajat. Ulama sepakat bila berak mesti menutupi diri. Mana orang tak boleh tengok kita qada hajat. Tapi ulama tak sepakat kencing. Adakah wajib kita menutupi diri ataupun tidak? Saya kira pendapat yang paling bagus ialah tidak wajib. Kerana ada beberapa riwayat Nabi kencing, sahabat melihatnya. Bahkan Huzaifah bila Nabi kencing berdekatan dengan beliau, dia lari. Nabi panggil, "Udnu." Nabi kata, "Datang." Jadi habislah bab qada hajat. Seru letih pula malam ni. Untuk kerja nak berhabis kan. Boleh, ada soalan? Kalau ada pukul 9 kita berhenti. Next kita masuk babul fitrah. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah taala kita berhenti. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.